للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka ditanggung Fatihah itu oleh imamnya dengan syaratnya. Kita baca sebelum tu sikit, dia kata, maka jika adalah masbuk. Jadi kita masih lagi perbicaraan masalah masbuk lagi. Maka jika adalah masbuk, masbuk mana? Yang tiada dapat, yang tiada sempat membaca Fatihah. Dia tak sempat nak baca Fatihah atau dapat setengahnya. Dapat setengahnya ini dapat membaca sebahagian Fatihah. Jua. Jawab maka tadi. Kalau kita kata, kalaulah masbuk tadi tu dia tak sempat nak baca Fatihah langsung. Ataupun dia dapat juga tapi baca sikit. Dia dapat baca Fatihah tapi sedikit. Jawab dia apa? Maka ditanggung Fatihah itu oleh imamnya. Maka ditanggung Fatihah itu, Fatihah apa? Maka ditanggung Fatihah itu, yakni Fatihah bagi makmum yang masbuk yang tidak dapat membaca Fatihah ataupun yang dapat membaca setengahnya sahaja. Ditanggung Fatihah itu siapa tanggung? Oleh imamnya, imam bagi makmum yang masbuk. Ditanggung tadi itu dengan syaratnya. Ada syarat lagi. Boleh nak kata imam tu tanggung bagi boleh kita kata imam tadi nak tanggung bacaan makmum yang masbuk tadi itu, yang kita kata makmum tadi tak dapat baca Fatihah langsung ataupun dia dapat baca sebahagian saja tadi itu, adalah dengan syaratnya. Ni syaratnya. Mana syaratnya? Dengan syaratnya, syarat ditanggung Fatihah itu oleh imam tu. Mana dia? Ni syarat dia. Syarat dia jika adalah imamnya, imam bagi makmum yang masbuk tadi, mestilah mutatahhir. Syarat yang pertama dia, imam tu nak menanggung makmum yang masbuk tadi tu, yang menanggung baca Fatihah bagi makmum yang masbuk tadi tu, mestilah imam tadi tu mestilah mutatahhir. Apa mutatahhir?
imam itu mestilah dikatakan bersuci. Apa maksud bersuci? Dia bukanlah orang yang berhadas. Contoh lagu mana? Contoh kita kata gini. Seperti kita kata imam tu dia syak. Ataupun kita kata, minta maaf. Ataupun kita kata gini. Kita kata imam tadi dia mengetahui. Mengetahui kalau imam itu dia lupa kata dia tidak mengambil wuduk. Di akhir semayang dia tadi kita kata, imam tadi tu lepas habis semayang, habis dia bagi salam, dia pun bagi tahu dia lupa nak ambil wuduk. Bila sebut kata lupa nak ambil wuduk, maka imam itu dia tidak boleh menanggung Fatihah bagi makmum yang masbuk tadi. Ibaratnya kalau makmum yang masbuk tadi tu, kalau dia tinggal, kita kata dia datang pada rakaat yang, kita katalah, dia datang pada rakaat yang keempat. Apabila datang pada rakaat keempat, imam rokok, dia pun rokok. Pada asalnya, kalaulah imam tu tak berhadas, makmum tu dia kena ganti 3 rakaat. Dia kena ganti 3 rakaat. Tetapi dengan sebab imam tu dia tak menanggung bacaan Fatihah bagi makmum yang masbuk tadi, sebab dia terlupa nak ambil wuduk, kira ada najis ke sebagainya ke, lepas tu dia bagi dia istihar kata dia tak ni, makmum tadi tu tak dapat tidak, dia terus bangun mengerjakan 4 rakaat. Rakaat yang keempat tu tak dibilang. Sebab dia makmum masbuk. Tak dibilang. Sebab dia tak, makmum imam tadi dia tak menanggung baca Fatihah bagi makmum yang masbuk tadi. Sebab apa? Sebab dia bukan orang yang mutatahhir. Itu maksud dia. Imam tadi bukanlah orang yang bersuci. Tapi syarat di sini ialah mestilah syaratnya imam tu mesti mutatahhir. Satu. Yang kedua pula, dan bukan pada rakaat yang lebih. Seperti rakaat yang kelima bagi imam. Macam mana masalah ni? Contoh kita kata seperti imam syak. Dia buat 4 ke 3. Maka bila dia syak tu, tiba dia buat 4. Sedangkan dia buat 5 rakaat dah tu. Rakaat kelima. Kemudian dia mendirikan 5 rakaat sebab dia imam yakin kat situ. Dia yakin kata dia buat 3 je. Sedangkan makmum yang di belakang tu dah tahu dah dia buat 5. Bagi makmum tu kita maklumlah. Makmum yang lain tak boleh ikut dia kalau dia buat 5 rakaat. Sebab kita boleh jadi i'tikad bagi imam tadi tu dia syak. Ataupun kita kata dia terlupa. Dia mengerjakan 5 rakaat. Contoh. Ataupun imam tu syak kata dia buat 5 rakaat tu dengan mana dia buat 4 rakaat. Sebab kita maklum kalau dia buat 3 ke 4, 3 ke 4 dia kena ambil 3. Maka bila ambil 3 kena tambah 1. Sebab Nabi sebut dalam hadis Nabi sebut ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nabi sebut tinggallah oleh kamu akan perkara yang meragukan bagi kamu kepada perkara yang tidak meragukan. Jadi dia ragu 3 ke 4. Dia ragu di situ. Maka tinggallah perkara yang meragukan tadi tu kepada perkara yang tak meragukan. Apa yang tak meragukan? Dia tambah 1 rakaat lagi. Dia tak salahkan imam. Jadi masalah dia makmum yang masbuk tadi. Katakan makmum yang masbuk tadi dia datang pada rakaat yang kedua. Ambil rakaat ketiga lah mudah. Bagi mudah nampak. Rakaat keempat. Jadi bila rakaat keempat, dia kita ambil rakaat pertama, boleh ikutlah rakaat keempat. Bila datang rakaat keempat tu, dia datang pada ketika imam rokok. Dan
dia tak sempat baca Fatihah dan dikatakan makmum yang masbuk tadi tu dia sempat dapat sekurang-kurang tamakninah bersama dengan imam imam rokok tadi. Kemudian apabila dia nak duduk tahiyat akhir, imam tu berdiri pula dah. Di situ kena ingat kalau imam makmum yang masbuk tadi nak ikut tak boleh dah. Kalau dia ikut juga, kalau dia tahu kata dia ikut, batal sembahyang. Kalau dia tak tahu, dia ikut, mujur, dia kata, imam buat 5 rakaat, aku bawa 1 rakaat, abang buat 1 rakaat, tambah lagi 1 rakaat, cukup 2 rakaat, tambah 2 apa? Seolah-olah makmum tadi dia kena tambah 2 rakaat je lah. Dia tak boleh ikut makmum yang lebih rakaat tadi, dia tak boleh ikut. Walaupun kita kata, dia tanggung lah. Sebab makmum, imam yang lebih rakaat, dia tak boleh menanggung bagi makmum yang masbuk tadi. Kita kata makmum yang masbuk tadi, dia ikut imam tu juga. Dalam keadaan terlupa makmum tu. Rakaat dia tu tak dikira. Sama. Hanya dikira 1 rakaat pertama. Rakaat yang keempat tadi ya. Yang kelima tu tak dikira dah. Sebab imam tak menanggung kerana imam melakukan rakaat yang lebih. Jadi kalau masalah kalau dia buat waktu dia rokok tadi tu dikira dah 1 rakaat. Dia bukan makmum imam yang berhadas. Masalahnya imam tu mengerjakan rakaat kelima. Makmum yang masbuk tadi berikut juga. Jadi kalau dia ikut tu rakaat dia tak dikira dah. Tapi kalau dia tahu batas sembahyang lah, kalau dia ikut lebih rakaat tak boleh ikut. Bukan kata mujurlah aku boleh ikut imam ni. Lagi kan tambah 2 rakaat je lah. Tak boleh. Sebab makmum yang masbuk, imam dia tak tanggung baca Fatihah bagi makmum yang masbuk apabila imam tu lebih rakaat. Dia tak kira. Tak boleh tu syarat. Syarat kedua tu tak boleh. Dia kena ikut syarat ni . Ini banyak berlaku ni. Baru ni berlaku dekat apa? Di mana? InsyaAllah mengapa ada orang tanya saya orang ni. Satu surau dekat Syekh 9. Tapi tak beritahu lah surau mana. Tapi pengurusi tu tanya saya lah. Masalah apa imam Tak ingat masalah. Tapi bagi makmum yang masbuk tadi tu, kalau imam tu rakaat lebih tak boleh ikut. Habis. Itu syarat yang kedua. Kemudian dan syarat lagi ia dapat rokok itu tamakninah. Syarat lagi ia makmum yang masbuk tadi tu dapat rokok itu ini rokok bersama dengan imam tu tamakninah. Mendapat tu akan tamakninah. Dapat tamakninah tu bila? Sebelum lagi bangkit imamnya. Sebelum lagi ia tu tak mau buat kurungan. Sebelum lagi bangkit imamnya, imam bagi makmum yang masbuk tadi, sekurang-kurang rokok. Jadi kalau makmum yang masbuk tadi yang tak dapat baca Fatihah tadi, ataupun kita kata dia dapat baca Fatihah sedikit saja, syarat yang ketiga ni, makmum yang masbuk tu mestilah dia mendapat rokok bersama dengan imam. Sekurang-kurang rokok tu iaitu mendapat tamakninah. Mendapat tamakninah dengan makna dia dapat tamakninah tu kadar masa bacaan subhanallah. Itu dia panggil sekurang-kurang rokok. Bila sebut sekurang-kurang rokok, hak rokok itu mestilah mendapat tamakninah bersama dengan imam. Kalau dia tak dapat tamakninah bersama dengan imam, dia selisih dengan imam ke? Ataupun dia rokok juga tapi tak dapat sekurang-kurang rokok. Tak dapat tamakninah. Lebih kurang 3 second. Kita kata. Subhanallah. Lebih kurang 3 second atau 2 second lah. Dia tak dapat 3 second bersama dengan imam pada ketika rokok. Dia tak dapat. Bila dia tak dapat, maka dia katakan imam tadi tak dapat menanggung baca Fatihah bagi makmum yang masbuk tadi. Tak dapat. Sebab apa? Sebab makmum yang masbuk tu tak dapat
3 second bersama dengan imam tadi pada ketika rokok. Dia tak dapat. Bila tak dapat, imam tak menanggung baca Fatihah dia tadi. Kena ingat dia tak dapat, dia tak menanggung. Walaupun kita terselisih sekalipun. Atau kalau kita kata dia rokok juga tapi tak dapat. Maka rakaat tadi tu, makmum yang masbuk tadi tu, imam dia tak menanggung. Dia tak boleh nak menanggung baca Fatihah bagi makmum yang masbuk tadi. Ini syarat ketiga. Dia tak sebut syarat ketiga tapi kita faham di situlah. Habis itu. Maka jika terkemudian ia. Habis itu syarat. Ini masalah lain pula ni. Ini 3 syarat tu kena ingat lah. Kalau ada nota dulu ajar baridah, tengok nota tu betul tak? Ada tak nota dulu yang dalam nota dulu tu ada tak? Ada yang tengok tak? Ada. Dia ada tulis 3 syarat? Ya. Kalau ada tulis tak apa. Habis. Ada 3 syarat. Maka jika terkemudian ia makmum. Maka jika terkemudian yang maksudnya lambat. Dia kitab jari bahasa dia lah. Kitab Syedak ni. Kita kena, hati kita tu kena sepenuh hati kita kena faham bahasa Syedak. Lepas tu dia kena belajar. Kalau orang zaman sekarang ni tak mau belajar lah, kitab macam ni payah dia kata. Payah faham. Payah faham sebab dia tak belajar. Cuba belajar, faham je. So, kitab zaman dulu ni tak ada orang nak mengaji satu. Kalau orang nak mengajar pun payah juga kitab ni. Baik. Maka jika terkemudian, ini jika lambat, itu terkemudian. Maka jika lambat, ia makmum yang masbuk. Lambat tu sebab apa? Sebab membaca Fatihah. Duk baca Fatihah. Baca Fatihah tu, hingga bangkit imamnya. Bangkit apa? Akan kepala imam daripada rokok. Nampaklah? Berselisih tu. Sedang elok dia lambat tu sebab baca Fatihah tadi. Kita kata makmum tadi tu nak baca Fatihah juga. Apalah dia makmum masbuk tu nak baca juga. Sedangkan dia makmum masbuk dah. Imam dah rokok dia kena turun. Dia bersalah kata apa aku nak baca bismillah dulu sikit dulu. Nak baca alhamdulillah dulu nak dapat berkat. Contoh dia kata gitu. Sedangkan kita maklum wajib bagi dia turun rokok. Tapi dia nak baca Fatihah juga. Lagu mana orang masalah ni? Dia baca Fatihah tadi tu hingga bangkit. Hingga mengangkat imamnya. Bangkit mengangkat lah. Hingga bangkit, mengangkat imamnya akan kepalanya. Tambah akan Hingga bangkit, hingga mengangkat imamnya, imam bagi masbuk tadi. Mengangkat apa? Akan kepalanya, kepala bagi imam tadi. Bangkit, mengangkat daripada rokok. Kita semua bangkit senang. Bangkit tu bangun lah. Bangun daripada rokok. Bangun tu daripada rokok. Lagu mana tu? Maka luputlah rakaatnya, rakaat bagi makmum yang masbuk tadi. Luputlah. Bukan tak sah semayang. Tapi rakaat dia tu dikatakan luput, disia-siakan, dilarangkan. Bila larang tu maklumlah. Maksudnya dia teruskan ikut imam macam biasa. Apabila imam memberi salam, wajib bagi makmum yang masbuk tadi kena tambah 1 rakaat lagi. Dia kena tambah 1 rakaat lagi lah. Tak boleh lah dia nak bagi salam dengan imam sekali. Habis itu. Dan jika masyhur, ni masalah lain pula. Dia kitab Jawi ni sebut dan jika tu. Kalau kitab ni, itu masalah lain lah tu. Dia nak buat masalah tu, dia buat jika. Dia taklid dengan syarat. Jika. Kitab Jawi gitu. Dia taklid, dia menggantungkan dengan perkataan jika. Jika. Itu nak buat masalah tu, dia nak buat masalah lain. Tu kalau baca, kalau tahu,
Kalau orang baca kitab Jawi, dia kena tahu benda tu. Kenapa sebut jika juga? Itu dia nak buat masalah tu. Kalau kita baca kitab lama tu macam tu, sebab kita nampak dia sebut jika tu, dia tahu dah ni masalah lain ni. Baik, tengok. Dan jika masyghul, ia orang yang masbuk dengan membaca zikir yang sunat. Wajib dibaca Fatihah kadar huruf membaca zikir yang sunat yang membimbangkan dia atau kadar masa diamnya jika ia diam. Ni apa cerita tengok. Baca saja. Kalau baca saja tu tak faham. Kalau orang dia tak menghayati, dia tak faham apa ni. Kitab Jawi gitulah. Tapi kalau kita baca tenung dengan fikiran dan dengan terbuka, insya-Allah kita faham sikit-sikit mesti ada. Tengok. Dan jika masyghul, apa masyghul? Sibuk. Jika bersibuk, ia makmum yang masbuk. Bersibuk apa? Dengan membaca zikir yang sunat. Dia dah sibuk baca zikir sunat. Apa zikir sunat? Tulis. Seperti doa iftitah. Dia orang masbuk dah. Dia angkat takbir, Allahu Akbar. Orang masbuk. Tahu mana masbuk? Imam tengah baca surah lah. Dia dengar imam baca apa? Baca wadduha. Dan aku baca Fatihah lagi. Sempat kot. Aku baca apa? Doa iftitah dulu. Lepas baca doa iftitah, aku cakap auzubillah pula. Auzubillah pun pakai zikir sunat juga. Wajib bismillah. Dia baca. At-ta'abatu Allahu Akbar kabira min katsira. Dia baca. Walaupun kita kata dia ambil ringkas pun. Sampai wa'asilah contoh. Dia bersibuk dengan baca zikir yang sunat. Lepas tu, dengan baca zikir sunat tu, imam nak rokok dah. Ataupun imam dah rokok. Salah satu tu, kena tulis itu. Dia tak tulis sini imam ni. Sebab kita faham dah. Dia tak tulis masalah tu, sebab tu kitab Jawi dia ringkaskan. Sebab kita maklum dah. Ni masalah perbahasan makmum yang masbuk. Bila makmum yang masbuk tu, mesti kita maklum dah dalam mindset kita, imam tu mesti nak rokok ataupun dah rokok. Dua tu je. Tapi dia tak tulis dah tu. Kita dah faham sendiri dah. Sebab sebelum ni dia dah cerita bahar dah. Cuma dia nak cerita masalah, kalau makmum tadi dia bersibuk dengan baca zikir yang sunat. Bila baca zikir yang sunat tu, makmum nak rokok ataupun makmum dah rokok dah. Lagu mana ni? Wajib dibaca, tambah sikit. Wajib di atasnya, di atas makmum yang masbuk tadi. Dibaca Fatihah ini, membaca Fatihah. Dibaca di mana? Membaca. Wajib di atasnya, tambah sikit di atasnya tambah sikit di atasnya Haji Yaakob. Sebab kadang kitab ni kalau kita tak tulis tu, kita biar gitu takut tak faham. Dia kitab gini kita kadang-kadang kita tak tulis, kita faham sekarang. Tapi bila esok-esok dalam masa seminggu 2 minggu, bila tak tulis balik tu, hilanglah kita. Radar kita tu dah hilang, dah tak tahu kat mana. Itu ustaz dia suruh tulis, aku tak ingat ni nak tadi mana. Ada kitab, bila ada kitab tu kita kena tulis. Dobek lah. Istilah dia panggil dobek. Walaupun kata tu, ustaz saya ni otak memang cerdik habis lah. Ya betul. Tapi takut-takut kita tak ingat masalah ni. Apa ni nak cerita ni? Wajib apa ni? Dia tak faham. Sebab tu kita tulis siap-siap Ajar Faridah supaya kita mudah nak tengok pada masa yang depan. Walaupun kitab ni kita dah baca dah dulu ni. Tahun 2021. Betul tak Ajar Faridah? Tahun 2021 kan? Ya, betul. 17 bulan 1. Dah lama 17 bulan 1 dah. 2 tahun dah. 21. Lama dah. Bulan 1 2021. Dekat 3 tahun dah. Jadi lama dah. Ni pun 2023 dah hujung tahun dah. Jadi bila dah lama tu kadang-kadang kita kalau tak dobit tu dia terlupa dah tu.
Jadi sebab tu saya suruh tulis tu bukan apa? Nak bagi kita mudah nak merojaah balik. Mudah kita nak mulang kaji balik. Baik, tengok. Dia kata, jika dia sibuk dengan membaca zikir yang sunat tadi, wajib, wajib di atasnya, di atas makmum yang masbuk tadi, dibaca. Apa maksud dibaca? Membaca. Dia datangkan dengan bina majhul. Maka kita jadikan dengan bina maf'ul, bina maklum. Wajib di atasnya membaca Fatihah. Membaca apa? Akan qadar huruf. Qadar huruf mana? Membaca zikir yang sunat. Wajib tadi tu qadar huruf oleh membaca akan zikir yang sunat yang membimbangkan dia. Apa membimbangkan dia? Iaitu yang menyebutkan dia. Apa perkara yang menyebutkan dia tadi tu? Iaitu dengan dia membaca zikir yang sunat. Baik. Jadi wajib kena gantikan kadar huruf dalam bacaan Fatihah tadi. Kita gantikan tu dengan kita gantikan zikir sunat tadi tu dengan kadar huruf bacaan Fatihah. Contoh. Kita baca Allahu Akbar kabirah, tak dah habis lagi. Imam rokok dah. Bila imam rokok, ajar Faridah, bila imam dah rokok, wajib kena gantikan. Tak boleh kita rokok sekali imam, tak boleh. Tak boleh, walaupun kita kata saya masbuk Ustaz. Ya masbuk, tapi awak baca zikir sunat tadi. Awak baca doa iftitah. Sebab dia ingat tadi sempat. Tengok imam baca wudhu cepat pula dah. Dia pun berhenti baca apa? Dia pun berhenti baca zikir sunat, bawa nak baca Fatihah, imam rokok. Wajib digantikan baca Fatihah kadar huruf yang dia baca zikir sunat tadi. Bukan suruh baca Fatihah sampai habis. Contoh, kita agak-agak kita kata Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran subhanallah wa wasila. Kadar tu kena ganti. Bukan kita kira macam bismillah, basim, bukan itu. Agak-agak. Sebab akan datang disebut sekira-kira ghalib pada zon saja. Iaitu dengan kita menangkan akan sangkaan kita kuat. Kita kuat sangat kata, ni Allah Akbar kabira walhamdulillah katsiran. Katsira tu lebih kurang kita kata bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dah. Kita agak-agak. Lepas tu baru kita rokok. Baik, kalau orang tanya. Depan tu ada kot. Depan tu ada nanti tengok. Tak apa, saya buat masalah lah. Baik, kalau kita kata gini. Elok-elok nak rokoknya, tak sempat dapat tomak ninah bersama dengan imam pada ketika rokok. Imam pun dah i'tidal. Dapat tak? Dapat tak rakaat kita tadi? Ajar Farinah, dapat ke tak? Dapat. Sebab tak dapat. Sama. Tak dapat. Tak dapat jawapannya. Tak dapat. Maka rakaat kita dilarangkan tak dapat. Bukan saya makmum yang masbuk Ustaz. Saya dah ganti baca Fatihah tadi. Tapi bila rokok imam naik. Imam tak tanggung ke baca Fatihah saya? Tak tanggung pun. Sebab apa? Sebab pergi pada kaedah asal tadi. Apabila kita rokok, tak dapatkan syarat tadi. Kena ingat syarat tadi, 3 syarat tadi. Apabila dia tak dapat tomak nina bersama dengan imam pada ketika rokok, dia tak dapat. Walaupun kita kata dia ganti pun, dia nak rokok. Tapi imam dah i'tidal. Maka dikatakan dia tak dapat rakaat dia tadi. Maka wajib dia mendatangkan 1 rakaat pula selepas daripada imam bagi salam. Kalau orang kata, Ustaz, saya tak mau baca Fatihah, saya nak turun rukuk dah. Tak boleh. Sebab apa? Dia wajib kena ganti. Dia tak boleh turun rukuk je. Nampak tak? Itu masalah tu. Baik, tengok. Ni depan tu ada nanti tengok. Wajib membaca Fatihah kadar huruf oleh membaca akan zikir yang sunat yang membimbangkan dia. Satu masalah.
Ataupun qadar masa diamnya. Dia tak baca Fatihah, ya Farinda. Allahu Akbar. Dia tak baca zikir sunat pun. Dia duduk galik, duduk diamnya. Imam baca sedap lah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Oh, betul. Allah, aku tak baca Fatihah. Padahal kat tabir awal dah, tapi duduk diam. Contoh, diam. Imam pun rokok. Dalam masa diam tadi, wajib dia kena gantikan kadar huruf bacaan Fatihah tadi. Diam tu kita agak-agak lah. Lebih kurang 20 second. Lama sangat. Kita habis Fatihah dah. Katakanlah 10 second. Bila 10 second tu, wajib kena gantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dah. Agak-agak 10 second dah. Kita baru Allah Akbar, kita rokok. Tapi waktu ketika kita rokok, katakan imam tu tak i'tidal lagi. Maka rakaat kita dikira tu. Kita dikira lah. Kalau imam tu tak i'tidal lagi. Kalau imam tu dah i'tidal angkat kepala dah, maka rakaat kita tak dikira. Sembahyang sah tak dikira. Cumanya rakaat tak dikira saja. Cuma wajib mendatangkan satu rakaat balik selepas daripada imam bagi salam. Habis itu. Ini jawapan. Apabila, dia kata, atau qadar masa diamnya, jika ia diam. Kalau dia diam lah. Jika ia makmum yang masbuk tu diam. Patutnya dia kena kata gini. Ajar Wadidah. Tapi dia ibarat kitab macam tu lah. Wajib dibaca Fatihah akan qadar huruf. Akan kadar huruf oleh ataupun jika ia diamnya tu kadar masa diamnya. Asalkan dia sebut jika dulu. Tapi dia taklid belakang. Dia kait pada belakang. Kata kadar masa diamnya, diam makmum masbuk tu, jika ia diam. Kalau dia diam lah. Itu maksud dia. Jawab dia apa? Dan hendaklah ia. Hendak di sini mana-mana wajib. Tulis itu. Ini wajib bukan sunat. Dan hendaklah ia makmum masbuk tu ijtihad ataupun bersungguh-sungguh. Maksudnya membuat pilihan. Itu ijtihad. Bersungguh-sungguh membuat pilihan. Pada yang demikian itu. Apa demikian itu? Jaga domain. Pada yang demikian itu tulis. Yakni pada kadar huruf yang membaca zikir dan kadar masa diam jika ia diam. Saya ulang balik. Hendaklah wajiblah ia ijtihad pada yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Tulis. Yakni pada kadar huruf yang membaca zikir yang sunat itulah, membaca zikir yang sunat dan kadar masa diam jika ia diam tu. Itu demikian itu. Wajib apa? Dengan. Wajib tu dia takluk dengan. Wajib tadi tu, hendak tu mana wajib hendaklah tadi tu dengan sekira-kira ghalib zannya. Dengan sekira-kira menang sangkaannya. Ghalib ni berat. Dengan sekira-kira berat sangkaannya. Sangkaan bagi makmum yang masbuk tadi. Dia berat sangka lah. Maknanya dia bukan yakin benda ni. Agak-agak kan. Berapa second dia diam tadi. Berat sangka kita lah. Itu maksud dia. Habis itu. Ni nak takluk mana pula ni. Sama ada pada apa ni. Pada surah ini membaca Al-Fatihah sesuatu atau tiada. Ini masalah ni. Jangan baca terus. Payah je ikut. Dia kalau kita baca tu tak kena tu. Jangan baca ini. Sekira-kira ghalib zannya sama ada pada. Dia tak boleh gitu. Sama ada ni nak kait pada mana ni? Dia nak bersangkut pada mana ni? Dia panggil takmim. Dia nak meratakan pada wajib dibaca Fatihah tadi.
Mana wajib baca Fatihah tadi? Oh tu. 2 baris beratas tu. Kata wajib baca Fatihah kadar huruf tadi tu. Ha. Wajib tadi tu sama ada. Nampak? Ada kait kat situ. Bukan kait kat bawah ni. Nampak tak Walidah? Saya baca tu. Sekira-kira Walid Zon berhenti situ. Ha. Lepas tu sama ada ni nak kait pada mana? Dia panggil takmim pada kata wajib dibaca Fatihah. Ha. Kata wajib di atas makmum yang masbuk tadi baca Fatihah. Ha. Wajib baca Fatihah tu akan kadar huruf tadi tu. Ha. Sama ada. Ha, mau kena. Pada surah ini. Apa surah ini? Iaitu pada menyebutkan membaca zikir yang sunat. Kalau orang baca zikir sunat tadi tu, wajib kena baca Fatihah. Sama ada pada surah ini. Apa surah? Gambaran ini. Apa gambaran ini? Surah tu gambaran Pada gambaran ini, iaitu tulis. Iaitu gambaran masyhul ataupun menyebutkan membaca zikir yang sunat. Wajib kena baca Fatihah juga. Tapi wajib baca tadi tu membaca daripada Fatihahnya sesuatu atau tiada. Nampak ni? Dia kena macam ni. Membaca sesuatu. Sekejap habis bateri. Minta maaf saya punya apa? Habis bateri tab tadi. Nampak muka tak? Okey. Ustaz nampak. Baik. Ulang balik. Ni payah sikit. Jadi dia kata wajib dibaca Fatihah kadar huruf tadi tu. Sama ada pada surah ini. Apa surah ini? Iaitu pada gambaran ini, iaitu pada menyebutkan membaca zikir yang sunat tadi. Ataupun kita kata yang diam. Sama ada tu membaca membaca daripada Fatihahnya tu sesuatu. Apa sesuatu? Sedikit. Tak kira dia baca sedikit ke atau tiada, yang ni atau tiada membaca ataupun tak baca langsung Fatihah. Wajib dia kena baca Fatihah juga. Apa? Wajib baca Fatihah kadar huruf tadilah. Tu maksud dia. Jadi kadar huruf bacaan sunat ataupun dia diam tadi tu, wajib dia kena baca Fatihah tadi tu dengan kadar huruf tadi. Tak kira dia baca sedikit ke, dia baca Fatihah sedikit tadi ke ataupun tiada membaca. Contoh gini. Contoh kita kata dia masuk dalam semayang ni, ni nak cerita surah, nak gambaran pada Fatihah sedikit Allahu Akbar. Dia baca bismillah. Baca bismillah, tengok imam macam baca panjang tu wadduha tu. Tak apalah aku baca doa, aku baca zikir sunat dulu. Dia baca zikir sunat. Walaupun kita kata dia baca Fatihah sikit bismillah tadi, macam Faridah, dia dah baca bismillah dah. Tak memadai juga. Sebab dia baca zikir sunat pula. Contoh macam bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Siapa rabbil alamin dia? Tengok imam tu macam baca panjangnya. Apa aku baca doa iftitah lah. Allah akbar kabira walhamdulillah katsira. Tiba-tiba imam rokok. Kena rokok tak? Tak boleh rokok. Walaupun kata imam kita dah baca sedikit pun, kena gantikan juga. Hak mana kita baca doa iftitah tadi, kena ganti juga.
Tapi Ustaz, bukankah kalau dah baca Bismillah, dah baca Fatihah, dah baca Alhamdulillah tu dah tak ada sunat? Ya, tapi ni bagi nampak gambaran surah. Ialah macam tak logis sebab dia dah baca tu dah tak ada sunat baca doa Yalah. lagi. Tapi dia nak baca juga. Kita kata surah. Memang kita maklum hukum tu dah. Tak sunat baca tapi dia nak baca juga. Apa nak jadi? Masalah makruh, masalah lain. Nampak kat ini. Dia gambaran masalah kita tak boleh nak kritik ulama dulu dia memang dia dah sebut tu takkan syedak dia tak erti, maksudnya dia buat gitu tu nak bagi kita nampak bukan benda makruh Ustaz. Ya betul. Tapi nak cerita kalau orang tu nak baca juga takkan bukan semua orang tahu. Bukan semua orang tahu kata aku baca bismillah tak apa aku nak baca. Bukan semua orang tahu tu. Kalau kita tak apa kita tahu dah kalau kita baca tu benda makruh. Nampak tak? Ni ada kena nampak tu dia gambaran tu syedak nak bagi nampak tu. Lepas tu masalah fiqh ni bukan senang. Dia apa yang tergambar ulama dulu, dia gambar tu lebih daripada kita lagi. Walaupun kita gambar tu kita nampak ini, kadang kenampakan kita tu tak sama dengan apa musuh ni nak cerita Habis. Sebab tu disebut daripada Fatihah sesuatu, apa sesuatu sedikit. Ataupun tak ada baca. Tak baca tak apalah tu. Habis itu. Maka jika membaca ia akan qadar yang wajib atasnya dan wajib ia rokok serta didapatnya akan imamnya di dalam rokok. Panjang lagi ni. Masalah lain pula ni. Maka jika membaca ia makmum akan qadar yang wajib atasnya atas makmum masbuk. Bila dia dah baca kadar yang wajib atas masbuk, dia baca kadar yang wajib tadi. Ni masalah tadi ni, tak habis lagi. Maka dia habis masalah ni tengok sampai ke bawah tu. Sebelum dan jika angkat imam tu. Lepas tu ada khilaf pula. Tak apa baca lagi sikit tengok nak berhenti mana. Maka jika membaca ia makmum yang masbuk tu akan qadar yang wajib atasnya. Dia dah baca qadar yang wajib dah. Dia baca katakan yang apa yang dia diam tadi kan ataupun dia baca zikir sunat tu dia dah baca dah. Lepas baca tu dan wajib ia makmum yang masbuk tu rokok. Wajib dia kena rokok. Tapi rokok tu bukan rokok saja serta dia kait pula situ. Didapat makmum yang masbuk tu akan imamnya. Akan imam yang masbuk tu di dalam rokok, ini rokok imam. Dia mesti kena dapat rokok sama imam satu, tak habis lagi tu. Dan dapat ia makmum yang masbuk akan tomak ninahnya. Saya tambah akan tu sebab dia jadi maf'ul Dan dapat ia makmum yang masbuk akan tomak ninahnya. Tapi dia kait dapat tu dengan yakin. Kalau tak yakin, kalau datangan syak, maka dia kena tambah serakaat lagi. Kalau dia kata, aku dapat ke tak rokok sama imam, rokok dah tapi macam tak sempat tomak ninah je, contoh. Tu syak. Bila syak, dia kena tambah serakaat lagi. Sebab tu Nabi sebut, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah oleh kamu akan perkara yang meragukan kamu, akan perkara yang syak bagi kamu kepada perkara yang tak meragukan. Bila perkara yang tak meragukan apa? Kita tambah satu rakaat lagi. Habis. Bila kata gitu dan mana tadi? Maka bila dah yakin jawab lagi jika. Jawab bagi jika mana jika tadi. Maka jika membaca ia akan qadar yang wajib tu. Bila dia dah baca tu, maka didapatnya. Apa dia dapatnya? Ia. Ia tu badal pada katanya. Dia sebenarnya, kalau tak pada ia pun tak apa, maka didapatnya akan rakaatnya, tapi ada ia tu. Dulu saya buat likung ke, ataupun saya cakap badal? Kat ini. Ia tu saya baca juga ke? Maka didapatnya ia. Baca. Tapi kitab jawi saya tak ada ia. Kitab rumi saya ada ia. Kok mana kitab jawi tak ada ia pula?
Tak Hafiz tak ada sebab dia cetakan baru punya, tak ada ya. Oh. Dia ada ia pun tak apa. Jadi badal pada kata nya tu. Kalau ngaji nahu lah. Dia tanggung situ. Kalau buat badal pun kalau tak ada, siapa yang tak ada nya tu, tak buat apa-apa. Kalau tak buat apa-apa, dia sebenarnya ia tu kembali pada makmum masbuk. Tapi kita buatlah gitu, dia ganti pada nya tu lah. Seolah-olah gitu. Lepas tu bagi dia badal tu ganti. Maka didapatnya ia. Ia apa? Ia makmum masbuk. Habis nya tu tak apa sebab dah ganti dengan ia dah. Tu jadi badal tu. Dia panggil badal syait minal syait. Badal kuli minal kuli. Tu kena ingat ini. Didapatnya akar rakaatnya. Rakaat bagi makmum masbuk. Habis. Dapatlah rakaat. Kalau dia dapat tamanina dengan yakin. Dan jika mengangkat oleh imamnya, imam bagi makmum masbuk akan kepalanya. Dia angkat kepala. Dari mengangkat tadi tu daripada rokok. Ini daripada rokok imam tadi. Dan ia makmum masbuk tu tamamlah baca Fatihah atau tiada. Atau tiada dapatnya, tiada dapat makmum yang masbuk tadi akan imam di dalam rokoknya. Ni baca panjang ni sebenarnya kita dah maklum dah. Jadi kita kata dan ia makmum yang masbuk tamamlah bacaan. Apa tamam? Dia menyempurnakan. Itu maksudnya. Dia menyempurnakan bacaan akan Fatihah tadi. Yang ni dia tamamkan bacaan Fatihah dia tadi. Bagi baca sampai habis. Ataupun tiada dapat. Ataupun kita kata dia baca Fatihah satu. Ataupun ni masalah kedua pula. Ataupun tiada dapatnya makmum masbuk akan imam di dalam rokoknya, rokok imam. Tak dapat apa? Tomak ninah. Tak dapat tomak ninah tu serta imam pada rokok. Ini pada rokok imam. Jadi dia rokok juga. Dia tak dapat rokok bersama dengan imam. Tak dapat tomak ninah. Ataupun kita kata dia tak dapat rokok tadi tu sebab dengan baca Fatihah. Dia sempurnakan bacaan Fatihah dia tadi. Jawapannya apa? Ini senang ni. Maka luputlah rakaatnya. Rakaat tak dapat dah. Siapa suruh baca Fatihah habis? Siapa suruh sempurna Fatihah? Sebab imam dah angkat kepala dah. I'tidal. Dia ikut tu ikutlah. Tapi cuma dia rakaat dia luput. Bila luput, kena datangkan satu rakaat selepas daripada imam bagi salam. Maka hendaklah. Ni depan ada dah. Maka hendaklah. Apa hendaklah? Wajib. Tambah situ. Hendak dengan mana wajib? Kalau kitab Jawi dulu, dia tak sebut wajib ke sunat, dia tak sebut. Dia tulis hendak. Hendak tu kena faham tu. Wajib ke sunat? Ni wajib lah. Maka wajiblah ia. Sebab dia kitab Syedak ni payah. Mana-mana kitab Syedak tu payah sikit. Sebab dia masalah, dia perkataannya tu lagi dalam. Maka wajiblah ia makmum yang masbuk tadi datangkan serakaat ini, mengerjakan serakaat lagi. Datangkan mana mengerjakan? Datangkan bila? Kemudian daripada salam imamnya, salam bagi imam bagi masbuk tadi. Kena tambah satu rakaat lagi lah. Habis itu. Dan jika angkat imam akan kepalanya daripada rokok, padahal ia belum lagi sempurna. Ni baca. Ni masalah tak sama juga tapi dia ada khilaf pula dah. Ni dia berleret ni sampai kat sebelah pula. Tak apa, nanti sambung balik lah minggu depan. Nanti sambung balik. Dan jika angkat imam akan kepalanya. Masalah yang sama juga lebih kurang. Cuma dia nak pecahkan masalah pula. Tak sudah lagi Tapi ni masalah imam tu angkat kepala. Makmum masbuk tu dia tak sampai kadar, dia tak sampai, belum lagi sempurnakan. Yang ni sempurnakan kadar
zikir sunat tadi tu. Lepas tu dia baca Fatihah. Tu lagu mana? Nak niat mufaraqah pula dah. Wajib kena niat mufaraqah pula dah. Ni kita akan sambung minggu depan lah. Ni nak kena cerita panjang pula. Dia tak boleh baca gitu, dia kena urai pula nanti Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbula wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Wasbanyak semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, kalau makmum tu dia tak tahu pun yang imam tu baca, imam tu dah rakaat lebih. Dia baru datang kan, dia tak tahu dah tu rakaat kelima. Jadi ingatkan dia ada dah. Kalau tak tahu tak apa. Tak tahu tak pergi halal lah. Bukan halal gitu. Maksudnya dia tak tahu, tapi kalau ada imam tu bagi tahu, dia kena buat, dia kena dia tak kira. Kalau dia tak tahu kira okey lah sebab tak tahu kan. Tak, bukan, dia tak tahu. Satu. Tadi pula tak ada orang bagi tahu. Kalau imam tu bagi salam, dia bagi tahu saya buat rakaat lebih ni. Imam tu tak dapat tidak, dia tak tangguh makmum semua. Lah kalau dia tak tahu betul-betul tak tahu langsung kan, tak ada orang bagi tahu kan. Maksudnya yang tak tahu betul-betul tu maksudnya imam tak bagi tahu. Kalau imam bagi tahu kata saya ni buat rakaat lebih. Tapi dia pun tak tahu rakaat lebih ke. Tapi dia masalah dia tak ambil taksir juga kecuaian sebab dia tak belajar. Dosa balik tu lah, walaupun sah tu tapi dengan sebab tak belajar tu, dengan sebab dia pun buat tak tahu, dia tak ambil tahu, tak boleh tu. Bukan kata halal dah sebab tak belajar tu dosa juga. Tapi kalau memang tak tahu langsung, dia makmum tak tahu sebab dia dah terlambat kan, dia tak tahu. Kita tahu. Masalah ni kalau imam bagi salam, imam bagi tahu, okey ni buat rakaat lebih. Dia dengar. Dia tak, mana imam dia punya rakaat tak dikira. Sebab banyak kes yang imam diam je. Dia dah lebih tu tak tahu je. Kalau makmum sesama kalau makmum, imam tak beritahu, contoh gini, imam tak beritahu, tiba ada makmum yang lain tu bagi tahu sini, dia kena kodok balik. Makmum tu ada bagi tahu, ada tak lah. Kena kodok balik Tempat sebab dah perempuan tahu. belakang kan, lagi tak tahu apa-apa. Kalau makmum lain tak cakap, tak tahu. Dia kalau makmum bagi tahu, paksa kodok balik Kalau ada orang bagi tahu tu lain lah, tapi kalau dia tak tahu langsung tu kira lepas lah. Dia tak tahu langsung, lepas tu tak ada orang bagi tahu. Tu lah apa. Tapi kalau dia tak tahu tapi ada orang bagi tahu, walaupun imam tak bagi tahu pun, dia dah habis sembahyang dah, mak kata, awak tadi sembahyang tadi tu rakaat lebih tu, imam tak tangguh macam tu. Tu bangun sambung. Dia nak sambung tak boleh, dah cakap lebih dan kalimah dah. Dia kena qada balik sembahyang. Itu dia lah jawapannya. Dia tak ada lebih dan kalimah kan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, saya keluar dulu